Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesihatan, kelapangan, tuan-tuan dan diri saya untuk berada pada majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita sambung pembacaan kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pada malam ni masuk bab faslun, qala ashabuna yastahabbu lil imami fi salatil jahriyati an yaskut arba'a saktat fi halil qiyam. Baik, malam ni kita masuk tajuk, iaitulah tajuk bila kita solat baca Quran ni tuan-tuan, kita disunatkan, digalakkan, sangat disukai untuk kita menghimpun faslun saktat. Bawah ni tak sampai lagi situ ni. Sebelum lagi kita berhenti sebelum lagi. Maafkan saya. Kita yang pertemuan kita lepas kita cerita tentang bacaan derah dengan bacaan pelan. Nak langkau pula. Baik. Maafkan saya, menghimpunkan dua surah. Saktat lepas lagi satu bab. Maafkan saya. Baik. Nak cari yang dia punya bahasa Arab. Ada dua kitab. Jadi dia bahasa Arab pun ada, bahasa Melayu pun ada. Baik, tak apa. Menghimpunkan dua surah dalam satu rakaat, saya rasa berhenti dekat sini. Pasal zaman lah tuan-tuan, tok guru dia bawa kitab, murid tak bawa kitab. Zaman dulu murid bawa kitab, tok guru tak bawa kitab. Terbalik. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tidak mengapa menghimpunkan dua surah. Tidak mengapa menghimpunkan dua surah dalam satu rakaat, kerana sabit sebuah hadis dalam sahihain, iaitulah dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, laqad araftun nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahun fadzakara 20 suratan minal mufassal kulla surataini fi raka'atin. Baik. Kata Abdullah bin Mas'ud ni, dia kata, aku mengetahui surah-surah yang digabungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat baginda. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia bila dia solat, dia sembahyang, dia ada surah-surah yang dia baca. Macam kita juga lah tuan-tuan. Tapi kita ada surah, ada satu lagi tambah, surah favorite. Surah favorite mesti ada. Orang kata kalaulah terkejut, tergempak, orang tolak, itu je yang bawa. Mesti ada satu standby satu surah untuk rakaat pertama, satu lagi surah untuk rakaat kedua. Saya takut standby orang tak ada imam hari tu, depa tolak. Yang tu kita baca. Kena baca bagi lancar betul. Baik. Nabi SAW ni, dia baginda mengabungkan. Baginda Rasulullah ni, dia suka baca surah, bukan sahaja dalam satu rakaat tu satu surah, tapi banyak surah. Sampai 2 surah, 3 surah begitu.
Macam kita selalunya kalau surah yang pendek-pendek ni ataupun dia panggil dengan surah Al-Mufassal, pendek-pendek, Wadduha, Alam Nashrah, kan? Kita selalunya kita baca rakaat pertama, bukan kita lah, saya pun sama. Saya pun tak tahu tuan-tuan jadi imam macam mana, tapi saya lah selalunya akan baca rakaat pertama satu surah. Surah Wadduha ke, surah Alam Nashrah ke, Insyirah, surah At-Tin ke, tak kira. Habis surah, rukuk. Selalu gitu. Tapi Nabi SAW, kata Abdullah bin Mas'ud ni, baginda membaca sebanyak 20 surah mufassal dalam satu rakaat. Berapa? 20. 20 suratan minal mufassal. Itu siapa? Baginda Nabi SAW. Tu tuan-tuan, Nabi SAW dia baca dalam sembahyang dia panjang. Sebab tu kadang-kadang di sembahyang malam, di sembahyang sorang-sorang, dia tak bagi sahabat-sahabat lain ikut. Takut ikut nanti panjang. Takut membebankan sahabat yang lain. Tapi Nabi SAW di dalam sembahyang wa imma sembahyang sunat dia pun panjang dia baca surah. Kalau di dalam kitab Al-Muhtasab, satu kitab yang menceritakan tentang tabyini wujuhil qiraati syadzah, karangan Al-Imam Abu Ali Ibnu Jinni. Dia ni cerita tentang, ada dalam tu pada muqaddimah kitab tu tuan-tuan, dicerita tentang hadis-hadis yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia solat dia tu, solat subuh dia baca apa, solat zuhur tak ada, solat maghrib bukan tak ada, dia tak baca kuat lah, maghrib tu dia baca apa, isyak dia baca apa. Dalam kitab tu dia sebut. Banyak disebutkan dalam kitab Ulumul Quran ataupun lagi tepat kitab hadis banyak. Cerita Nabi SAW ni solat subuh. Kalau hari raya dia baca apa, hari Jumaat dia baca apa, dia ada. Hari raya dia baca Qaf, iqtarabatis sa'ah. Lepas tu dia baca Nabi SAW baca hari Jumaat dia baca Sabbih isma rabbikal a'la. Itu semua hadis tu tuan-tuan. Itu semua ada dalam hadis Nabi SAW. Baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi ni dia satu rakaat tu kadang-kadang dibaca sampai 20 suratan minal mufassal. Surah mufassal ni surah yang pendek-pendek, senang kita nak ingat, kita nak kenal. Dia ada surah Sab'ut Tuwal, surah 7 surah yang paling panjang. Apa surah dia? Yang pertama surah Baqarah, yang kedua Ali Imran, yang ketiga Nisa, yang keempat Maidah, yang kelima Maidah, keenam An'am, ketujuh A'raf. Itu paling panjang. Nabi pernah bawa dalam sembahyang. Hebatnya Nabi, subhanallah. Sahabat-sahabat pun sama ikut Nabi, para tabi'in pun sama. Kita baca dah bab sebelum ni, cuma kita saja kita pasal waktu tu semakin pendek. Waktu tu semakin pendek. Tu imam sampai pukul 8, kira tengok jam, pukul 8 dah orang tuan-tuan habis main maghrib. Subhanallah. Aduh, kena baca pendek lagi pada lepas ni. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kami telah mengemukakan sebelum ini berkenaan kumpulan salafus salih yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Kata Imam An-Nawawi ni, pada bab-bab sebelum ni kita dah cerita dah, kita dah bagi tahu. Kata ada di kalangan salafus salih, iaitulah ulama-ulama selepas pada zaman sahabat, mereka ni ada yang mengkhatamkan Al-Quran pada rakaat yang pertama. Tu tuan-tuan, kadang-kadang saya baca ni, tuan-tuan pun dengar, bukan tuan-tuan dengar, saya baca ni kadang-kadang kita nak imagine pun tak lepas. Tak lepas. Bukan tuan-tuan, saya ni yang baca. Macam mana dia boleh baca dalam satu rakaat tu daripada Fatihah, Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin nas? Kau dia baca 3 qul.
Kita baca 3 waktu lah tuan-tuan. Tak, dia baca daripada Alif Lam Mim tu betul-betul sampai Qul a'udzu birabbin nas. Tapi bukan sembahyang fardu. Bukan sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang malam gitu. Nah, baik. Saya kata dah baca dah bab ni. Membaca Al-Quran dengan menguatkan suara. Dalam solat subuh, Jumaat, 2 hari raya, 2 solat pertama, solat maghrib, 2 rakaat pertama solat maghrib dan isyak, solat tarawih dan solat witir dan sesudahnya. Kita baca dah bab ni tuan-tuan. Betul tak cikgu? Tak apa. Ulang kaji, muzakarah. Baik, murajaah. Saya baca yang tanbih ya sebelum masuk bab baru. Tanbih. Wa'lam anil israra fil qira'ah wa takbiratin wa ghairihima min al adhkar huwa bi an yaqulu bihaythu yusma'u nafsuhu wa la budda min nutqihi bihaythu yasma'u nafsuhu idza kana sahih as-sam' wa la 'arid lahu fa in lam yasma' nafsuhu lam tasah qira'atuhu wala ghairuha min al-adhkari bila khilafin. Maksud dia apa? Dalam bab menceritakan tentang bacaan Al-Quran kena baca kuat dalam sembahyang ni, last sekali dia kata ketahuilah wahai pembaca ataupun pendengar bahawa merendahkan suara dalam bacaan Al-Quran, takbir dan zikir-zikir yang lain bermaksud mengucapkannya ataupun membacakannya sekadar yang didengar oleh diri sendiri. Ni kalau makmum. Ataupun kita sembahyang sendiri. Dengar, kita ya dengar. Dia mesti membacakannya, mengucapkannya dengan membuatkan dirinya mendengar ucapan tersebut dalam keadaan pendengarannya baik dan tidak ada halangan. Telinga okey, dia dengar. Dia baca, dia dengar. Dia kata ini penting, fa illam yasma' tu. Kalaulah dia baca Quran tu, maknanya dia baca Fatihah dia baca surah dia ataupun zikir-zikir yang lain, subhana rabbiyal a'la apa semua tu, yang lain, maka dia baca tu tidak mendengar. Fa illam yasma', jika dia baca dia tak dengar, maka bacaan Al-Quran atau zikir-zikir yang lain tidak sah tanpa sebarang khilaf. Maknanya kalaulah dia baca tuan-tuan, seorang-seorang dia baca ataupun dia jadi makmum, dia baca Fatihah dia tak dengar, tak sah bila khilaf, tanpa khilaf. Tapi jangan kuat sangat. Tu kena juga, jangan kuat sangat. Ni kadang-kadang baca tu imam boleh dengar. Tu kuat sangat. Baik, baru masuk bab baru. Allah. Yastahabu lil imam fi salati al-jahriyati ay yaskuta 4 saktatin fi hal al-qiyam. Baik. Satu bab yang menceritakan tentang berkata ulama mazhab kami, yaknilah ulama-ulama Imam Syafi'i, sunat bagi imam dalam solat jahriyah. Sunat dalam solat bagi imam, sunat bagi imam dalam solat jahriyah. Solat jahriyah solat apa tuan-tuan? Solat jahriyah ni solat subuh, solat maghrib, solat isyak. Solat sirriyah solat zuhur, solat asar. Pasal apa nama macam tu? Pasal ada semayang tok imam baca kuat, ada semayang tok imam baca pelan. Baik, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sunat bagi imam dalam sembahyang-sembahyang yang kena baca kuat ni untuk dia diam seketika, pada 4 tempat ketika berdiri. Yang pertama, ihdaha an yaskuta ba'da takbiratil ihram liyaqra du'a'ut tawajjuh
wal yuharrimul ma'mumun. Maksud dia sunat imam diam seketika pada tempat yang pertama selepas takbiratul ihram untuk membaca doa tawajjuh, doa iftitah. Maknanya sunat bagi imam ni, kalau tu imam dia Allahu Akbar, diam sat pasal apa? Pasal nak baca doa iftitah. Itu. Dan agar para makmum dapat mengangkat takbiratul ihram. Dan makmum yang main duduk belakang ni, dia pun boleh angkat takbiratul ihram. Maknanya kalau imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, takut tok makmum belakang ni tak sempat nak angkat takbir, tak khusyuk. Lebih kurang macam tu. Sebab tu dia kata agar para makmum dapat mengangkat takbiratul ihram. Itu tempat yang pertama, tempat yang disunatkan diam seketika. Tempat yang kedua, wathaniyatu aqibul fatihah saktatun latifatun jiddan baina akhiril fatihati wa bainal amin wa baina amin bi alla yatawahhama an amin minal fatihati. Baik, sunat tempat yang kedua tu imam kena diam, iaitulah selepas membaca suratul Fatihah. Itu kena diam juga, macam lepas pada angkat takbir tadi, iaitu dengan diam seketika, iaitu di antara akhir surah Fatihah dengan amin, supaya tidak ada yang menyangka bahawa perkataan amin termasuk dalam suratul Fatihah. Maknanya dia kena baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sat. Amin. Gitu maksud dia. Maknanya tak boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takut ada yang menyangka perkataan amin termasuk dalam suratul Fatihah. Baik, itu disunatkan diam seketika. Maksud dia, hukum dia apa nama saya sebut tadi? Sunat. Kalau ada orang buat sah sebenarnya. Sah lah, pasal sunat. Baik. Tempat yang ketiga, disunatkan wa yustahabbu as-saktah, as-sukut selepas amin. Yang pertama lepas angkat takbir, sat Fatihah, baru baca Fatihah. Sebab apa kita slow tadi, diam tadi, baca doa iftitah sebelum Fatihah, lepas tu baca Fatihah. Lepas waladdallin diam sat pula sebab amin. Yang ketiga ni selepas amin diam juga. Dia kata wathalithatu ba'da amin saktatun tawilatun bihaitsu yaqra'ul ma'mumun al-fatihati. Maksud dia, tempat yang ketiga ni selepas pada perkataan amin tu, dengan diam yang lama sikit. Menurut kadar makmum boleh membaca surah Fatihah. Yang ni dia kata kena lama, waladdallin, amin. Yang ni lama sikit daripada hak tadi. Pasal apa? Pasal belakang makmum boleh baca Fatihah. Itu maksud dia. Baik. Dan yang tempat yang terakhir selepas membaca surah sebagai pemisah di antara bacaan Al-Quran dengan takbir untuk turun rukuk. Maknanya tempat yang keempat ni sebelum rukuk. Kita baca surah apa? Pendek sikit, inna a'tayna. Kita baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
inna syani'aka huwal abtar. Saat diam, Allahu Akbar, gitu. Diam seketika sebelum rukuk. Kadang-kadang tuan-tuan, semua cerita benda ni ada dalam kitab. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni, yalah, kita tak mengaji, kita pun tak baca, tak semak. Kita dulu mengaji, lepas tu mengaji ni, budak-budak mengaji ni, saya lah, kamu budak-budak, saya mengaji ni pasal nak periksa lulus ya. Nak lulus periksa. Bila nak lulus periksa ni, bila dah habis dia periksa, dia lupa habis semua. Kan? Jadi sebenarnya ulama dah cerita semua dalam kitab. Kita ya tak tengok. Saya ya tak tengok. Jadi kadang-kadang kita duduk semayang, kan kita pergi masjid. Masa saya dulu kecil-kecil, apa saya Tok Imam ni, dia lama berhenti, dia lupa ke, dia tak ingat ke, bacalah cepat sikit ke apa. Kita duduk tanya-tanya gitu kan. Sebenarnya dia ceritakan di dalam kitab tempat-tempat yang kita kena stop saat, kita kena diam dulu baru baca. Hukum dia pula mustahabbah, disukai, disunatkan, begitu. Baik. Habis bab, masuk bab baru. Faslun wa yustahabbu likulli qari'in kana fi as-salati aw fi ghairiha idza faragha min al-Fatihati ay yaqula amin. Baik. Bab ni dia kata apabila seseorang pembaca Al-Quran selesai membaca suratul Fatihah di dalam atau di luar solat. Orang yang baca surah Fatihah dalam semayang ataupun luar semayang, sunat baginya untuk mengucapkan amin. Masuk bab baru, tajuk kita At-Ta'minu. Maksud dia cerita pasal perkataan amin tu. Cerita pasal perkataan amin. Baik. Sunat baginya untuk mengucapkan amin, yakni selepas dia membaca suratul Fatihah, sama ada di dalam sembahyang maupun di luar sembahyang. Sunat. Maknanya kalau kita baca Fatihah dalam sembahyang, waladdallin, amin, sunat. Luar sembahyang kita baca masa majlis pembukaan kita jadi pengurusi. Dengan kita baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca waladdallin, sunat. Lepas tu baca amin. Baik. Terus kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wal hadithu fi dzalika katsirah masyhurah. Kathiratun masyhuratun. Kata Imam An-Nawawi ni, banyak cerita di dalam hadis-hadis sahih yang masyhur berkenaan yang telah kami kemukakan pada fasal sebelum ini. Wa qad qaddamna fil fasli qablahu annahu yastahabbu an yafsila baina akhir al-Fatihati wa amin bisaktatin latifatin. Dan kata Imam An-Nawawi ni, sunat bagi seorang pembaca Al-Quran itu memisahkan di antara akhir surah Fatihah dan ucapan amin dengan diam seketika. Maknanya dia dah cerita dah sebelum-sebelum ni, ataupun bab yang baru ni, yang atas tadi. Diam seketika, maksudnya sunat baca amin tu. Yang tadi bab diam sebut amin. Yang ni pula bab amin, tapi dia cerita amin tadi dalam bab diam tadi. Itu maksud dia. Boleh faham tuan-tuan? Pusing-pusing. Baik. Maksud kalimah amin, apa maksud dia? Wa ma'nahu Allahumma istajib. Itu makna dia. Maksud dia, perkataan amin ni, maksud dia apa? Maksud dia, ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah,
perkenankanlah. Itu maksud amin. Nah, dalam YouTube ada 2-3 tahun lepas lah tuan-tuan, ada seorang dia mungkin ustaz ataupun dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia sebut perkataan amin ni, dia bagi makna-makna. Amin tu apa dia? Banyak makna dia. Alif ataupun hamzah, mim, ya, nun, amin. Lepas tu alif, mim, nun, amin, pendek, panjang, ada makna-makna dia. Lepas tu dia bahas. Siapa yang baca pendek, ini makna dia. Siapa yang baca panjang, ini makna dia. Nah. Tapi dalam kitab kita ni dia cerita juga. Baik. Maksud kalimah amin, ya Allah kabulkanlah. Ada yang berpendapat maksudnya ialah jadikanlah sedemikian. Maka jadikanlah sedemikian. Maksudnya amin, jadikanlah sedemikian. Ya Allah, jadikanlah sedemikian. Kan kita baca doa kan tuan-tuan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, atina, berikan kami, atina fid dunya, kehidupan di dunia, hasanah, kebaikan. Wa fil akhirah, dan akhirat nanti, hasanah, kebaikan juga. Wa fil akhirati, dan di akhirat, fil akhirat hasanah, wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada api neraka. Maksud kita kata amin, maksud dia jadikanlah sedemikian. Tu. Baik, tu yang kedua, pendapat yang kedua, makna yang kedua. Makna yang ketiga, lakukanlah, tiada sesiapa yang mampu melakukan semua ini melainkan-Mu. Tu. Yang ketiga. Yang keempat, jangan sia-siakan harapan kami. Yang kelima, ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami. Habis. Ia adalah petanda Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya, iaitu Dia menolak segala malapetaka daripada menimpa mereka. Ia adalah kedudukan di dalam syurga yang berhak diperolehi oleh orang yang mengucapkannya ataupun membacakannya. Ia adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Pendapat kedua kata apa? Amin ni salah satu nama Allah. Namun para muhaqqiq dan majoriti ulama menolak pendapat ini. Majoriti ulama kata amin bukan nama daripada nama-nama Allah. Sebab nama Allah yang kita hafal itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min, Muhaiminul Aziz, tu tak ada amin. Amin tak ada. Tu. Ia berkata ia adalah kata nama dalam bahasa Ibrani yang telah dijadikan bahasa Arab. Dikatakan, kata Imam An-Nawawi ni, asal perkataan yang kita dah sebut amin ni asalnya perkataan dari Ibrani, perkataan daripada kaum Yahudi, Bani Israel. Bani Israel ni keturunan, Yahudi ni pun keturunan juga, tapi keturunan yang semua Bani Israel, semua yang Yahudi Bani Israel. Tuan-tuan, semua Bani Israel, semua Yahudi Bani Israel. Tak semua Israel Yahudi. Okey, boleh? Sekali lagi. Semua Yahudi Bani Israel. Tak semua Bani Israel Yahudi. Okey. Yahudi ni dia keturunan daripada anak Nabi Allah Yaqub tu. Nama Yahuda. Jadi anak beranak dia tu Yahudi, dan dinisbahkan juga kepada agama sebenarnya. Baik. Bahasa pula dia tak panggil bahasa Yahudi, bahasa Bani Israel tak. Dia panggil bahasa Ibrani. Daripada mana pula Ibrani? Daripada anak cucu Nabi Allah Nuh alaihi salam yang bernama Abir. Panjang cerita tuan-tuan. Tak payah cerita tu. Kita cerita yang ni ya. Dia kata Imam An-Nawawi ni, ia adalah kata nama dalam bahasa Ibrani yang telah dijadikan bahasa Arab. Macam cerita tuan-tuan. Perkataan tu asalnya daripada bahasa Arab.
kita jadikan bahasa Melayu. Asal perkataan daripada bahasa orang putih, jadikan bahasa Melayu. Begitu. Nah, Abu Bakar Al-Warraq berkata ia adalah kekuatan kepada doa dan permohonan agar diturunkan rahmat. Ada juga yang berpandangan selain semua pandangan tadi. Terdapat beberapa cara sebutan bagi kalimah amin. Masuk tu. Tak masuk ini, no? Baik. Wa fi amin lughat. Qala al-ulama afsahuha amin bil mad wa takhfifil mim wa thaniyatu bil qasri wa hatani mashhuratan wa thalithatu amin bil imalah ma'al mad. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ada cara penyebutan amin. Yang pertama, yang paling fasih, yang paling betul. Dia kata tu. Fasih ni, yang paling fasih dia menurut ulama ialah dengan memanjangkan hamzah tanpa mentasydidkan mim. Takhfiful mim, maksud dia dekat mim tu dia tak tekan. Maknanya baca macam mana? Yang pertama, amin, amin. Itu yang pertama. Tu panjang. Berapa harakat Ustaz yang panjang? 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat pun boleh. Panjang mana tuan-tuan nak panjang ikut suka. Nah, baik. Tapi dia kata bila sebut mat ni sampai 6 aja. Kalau Arab ni tuan-tuan, dia bacaan itu 6 harakat. Dia tak kata sitah harakat, dia tak kata macam tu. Dia kata apa? Mat. Iqra bil mat. Iqra bil mat, baca Quran dengan mat. Maksud dia baca 6 harakat. Tu maksud dia. Kalau 4 harakat dia tak kata 4 harakat, tidak. Dia kata iqra bit tawassut. Bit tawassut. Maksud dia baca tengah-tengah. Tawassut ni daripada perkataan wasata, wasatiyah. Islam tengah-tengah, Islam sederhana. Kan? Jadi baca dengan 4 harakat. Tawassut 4 harakat. Tapi kalau Arab disuruh kita baca 2 harakat macam mana? Qasr. Qasr. Qaf, sad, ra. Qasr. Qasrun ni, qasara ni asal daripada perkataan pendek. Qasirun, tawilun panjang, qasirun pendek. Pendek tu baca 2 harakat. Tapi kalau dikata dia sebut kat sini amin, afsahuha amin bil mad, maksud dia baca 6 harakat. Amin. Itu. Dan yang kedua, cara yang kedua, memendekkan hamzah. Bacaan yang kedua, perkataan amin, memendekkan hamzah. Cara pertama dan kedua ini adalah pendapat yang masyhur. Pendek ni kan saya sebut tadi bil qasri. Maksud pendek ni apa dia? 2 harakat. Bukan 1 harakat. Bila Arab kata pendek 2 harakat, bukan 1 harakat. Kalau 1 harakat dia tak panggil. Dia tak ada istilah macam 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Kalau 6 harakat mat. Kalau 4 harakat tawassut. Kalau 2 harakat qasr. Kalau 1 harakat tak ada. Jadi bila dikata bil qasr, nak baca 2 harakat. Maknanya, caranya amin, amin, amin. Begitu. Yang pertama amin. Yang kedua amin. 2. Dan cara yang ketiga, amin disebut dengan imalah pada perkataan ataupun pada huruf hamzah. Imalah ni apa dia tuan-tuan? Imalah ni tuan-tuan belajar tak? Imalah ni bacaan condong. Bacaan condong di antara ya, dekat-dekat. Alif dan ya lebih kurang macam tu. Dia ada 3 bacaan dalam qiraat Quran ni. Yang pertama dengan fathah. Fathah baca macam mana?
wadduha fathah. Fahasyara fanada fathah. Yang kedua dengan taklil. Macam mana? Wadduha amin. Tapi amin tak ada lah. Dia kata imalah yang ketiga. Imalah pula lagi condong pada tu, lagi condong pada tu. Amin. Tu. Macam mana bunyi dia? Amin. Tu jadi tu imalah. Baik, kita berhenti. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam bab perkataan amin selepas bacaan suratul Fatihah. Saya ulang balik beberapa cara sebutan bagi perkataan ataupun kalimah amin selepas bacaan suratul Fatihah. Yang paling fasih menurut ulama iaitulah dengan bacaan bil maddi wa takhfifil mimi. Maksud dia baca dengan a tu dengan 6 harakat dan ringankan huruf mim tu. Takhfiful mim, ringankan mim tu. Lawan dia tasydidul mim, tekan mim tu. Tapi yang ni tak tekan mim. Yang pertama panjang a tu 6 harakat.
Yang kedua, wathaniyatu bil qasri. Bil qasri. Saya bagi tahu dah tuan-tuan tadi, bila Arab sebut qasri, pendek, bukan satu harakat. Pendek depa dua harakat. Nah, mana? Baca dia amin. Yang pertama amin. Yang kedua amin. Tu. Cara yang ketiga, amin, perkataan amin dibaca ataupun disebut dengan imalah pada huruf hamzah. Bacaan imalah. Serta panjang antara huruf hamzah dengan mim tadi. Cara ini dinyatakan oleh Al-Imamul Wahidi daripada Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Yang ni disebut nama imam ni tuan-tuan, saya punya bidang. Dia cerita tentang bacaan qiraat. Qiraat Quran ni, kita ni mengaji tuan-tuan, yang kita duk dengar imam baca, kita duk baca, kita duk dengar radio, kita duk dengar semua, kebanyakan baru satu qiraat, satu bacaan. Banyak bacaan Nabi ni banyak. Sebab tu Nabi SAW dia pernah bersabda dalam hadis, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Quran ni diturunkan dalam tujuh apa? Sab'ah qiraat, sab'atu ahruf, 7 huruf. Macam mana boleh terjadinya hadis ni tuan-tuan? Hadis ni cerita tentang satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia lalu dekat masjid, dia dengar ada orang mengaji. Bila dia perhati, tengok-tengok yang mengaji tu Abu Huzaifah kan? Saya tak apa ingat seorang sahabat dia. Dan Sayyidina Umar ni bila dia dengar, tak sama macam dia baca. Selalu kita duk baca macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca macam tu betul. Satu hari kita pergi masjid ni, nak kata sama macam Sayyidina Umar ni, macam kita ni pergi masjid mana-mana nanti, luar negara ke, dia baca tu, imam baca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak mufaraqah ke tuan-tuan nak ikut? Saja tanya, tak payah jawab, tak apa, saja fikir, tak lepas pi apa siapa kat situ dia ada himu mu. Yang tu okey lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin juga, tak amun. Amin. Qiraat apa tu? Qiraat Hamzah. Yang baca imalah ni siapa dia? Ashabul imalah Hamzah, Kisai, Khulafa' Syiah, geng-geng tu Al-Kufiyun. Depa baca dengan imalah. Dibaca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita isyak ni boleh baca qiraat kan? Tuan-tuan terkejut semua, tengok mufaraqah semua dengan Tok Imam dengan Tok Bilal. Kacau dia. Dia baca imalah Hamzah. Imam Hamzah ni yang baca imalah ni, dia baca imalah dan dia baca dengan saktah. Contoh dia, hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Tu imam boleh baca qiraat lepas ni. Saya mengaji tu tuan-tuan, 8 tahun duduk Mesir mengaji tu. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sikit lagi bagi habis. Cara yang ketiga,
sebut amin, perkataan amin itu disebut dengan imalah pada huruf hamzah serta panjang. Amin. Tu cara yang ketiga. Dan cara yang keempat, yang terakhir, mim ditasydidkan berserta sebutan yang panjang. Mim ditasydidkan. Macam mana nak baca mim ditasydidkan? Warabi'atu bitasydidil mim ma'al mad. Amin. Tu ada. Pasal kena tasydid. Tasydid ni apa dia? Yang macam W kecil. Huruf W kecil tu yang dia duduk atas mim. Itu nama tasydid. Maksud di tasydid ni apa? Kena baca tekan kat situ. Amin. Empat cara ni boleh baca. Baik. Itu cerita dia. Hakaha 'anil Hasan wal Husain ibn al-Fadil. Baik. Dia kata cara yang keempat ni disahkan oleh riwayat daripada Ja'far As-Sadiq. Yang perkataan baca macam mana? Amin. Tu panjang. Daripada mana mereka ambil? Daripada riwayat Ja'far As-Sadiq. Siapa Ja'far As-Sadiq? Dia abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Begitu. Maknanya beliau adalah sepupu Nabi. Beliau berkata, maksudnya ialah kami meletakkan matlamat hanya kepadamu ya Allah, dalam keadaan engkau terlalu mulia untuk mensia-siakan orang yang mempunyai matlamat. Panjanglah makna dia. Panjang. Pasal itu dengung dia panjang. Maksud dengung panjang ni maksud dia apa? Kami meletakkan matlamat hanya kepadamu ya Allah, dalam keadaan engkau terlalu mulia untuk mensia-siakan orang yang mempunyai matlamat. Itu maksud amin tu. Dan seterusnya, ini adalah ucapan Al-Wahidi. Namun cara sebutan keempat ini sangat asing dan kebanyakan ahli bahasa Arab mengiranya sebagai satu kesilapan dalam kalangan masyarakat awam. Sekumpulan ulama mazhab kami berkata, sesiapa yang mengucapkannya dalam solatnya, maka batalah solatnya itu. Cerita dia yang keempat tadi jangan baca dalam sembahyang. Baik. Ahli bahasa Arab berkata, satu perenggan lagi. Hak bacaannya dalam bahasa Arab ialah berhenti kerana kedudukannya sama seperti suara yang diucapkan. Jika seseorang ingin menyambungkannya, dia nak sambung perkataan amin tu, dia hendaklah membaca huruf nun dengan berbaris di atas. Kalau dia nak sambung amin tu, tak tahu, dia saja nak sambung. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelik kan tuan-tuan? Tapi dia nak sambung. Nak sambung amin tu, dia kena baca nun tu bagi atas. Dia kata pada kalimah amin. Sebab perkataan amin ni dia seumpama perkataan aina dan kaifa. Ni dalam bahasa Arab. Aina tu maksud di mana. Kaifa bagaimana. Kaifa haluka. Bagaimana keadaan kamu. Aina taskun. Di mana kamu tinggal. Gitu. Maknanya perkataan tu kena bagi atas. Dia tak ada perkataan tu dia jadi bagi depan, bagi bawah, tak ada. Tak boleh. Kaifi tak ada. Kaifi haluka tak ada. Walaupun laki perempuan kaifa bagi atas juga. Begitu juga dengan kalimah amin. Amin ni macam mana pun kalimah dia kena bagi atas. Tuan-tuan, sikit. Baru ni kan ada orang hantar viral pula. Baru ni saya punya grup lah mengaji ni. Dia hantar, ustaz macam mana cerita pasal yang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul ka hayyul. Yang tu ada lagi sampai ni. Ada lagi cerita ni. Cerita pasal apa? Pasal barih. Nama dia dalam bahasa Arab ni, dalam ilmu bahasa Arab ni, dia panggil ilmu an-nahwu. Ilmu nahwu. Nahwu ni dia berkenaan baris. Saraf dia berkenaan perkataan.
perkataan tu berubah. Contoh dia masjid, satu masjid. Masajid, banyak masjid. Arab bila tu. Baitun, satu rumah. Buyutun, banyak rumah. Rajulun, seorang lelaki. Rijalun, ramai lelaki. Itu apa dia? Saraf. Adapun nahu ni, dia berkenaan dengan baris-baris. Jadi kesimpulan cerita dia, nak baca Hayyal Qayyum pun boleh, nak baca Hayyul Qayyum pun boleh. Yang tak boleh, tak baca. Baik. Sekali lagi last. Huruf nun tadi tidak berbaris di bawah kerana sebaris di bawah selepas dia adalah sangat sukar. Ini ringkasan daripada perbahasan lafaz amin. Dan kata Imam An-Nawawi, aku turut membentangkannya secara panjang lebar, serta banyak lagi dalil dan pendapat dalam kitab Tahzib Al-Asma' Wal-Lughat. Imam Nawawi ni dia kata perbahasan mengenai perkataan amin ni aku telah karang di dalam satu kitab yang nama At-Tahzib Asma' Wal-Lughat. Maknanya Imam Nawawi ni dia meninggal umur berapa tuan-tuan? Dia meninggal umur 45. Dia meninggal umur 45. Dia punya kitab dia karang kitab dia tuan-tuan sampai hari ni orang baca. Tuan-tuan dengar saya baca. Kitab siapa karang? Imam Nawawi rahimahullah taala. Patut kita kena buat begitu dah tuan-tuan. Baik. Habis bab wallahu subhanahu. Ada lagi belakang ni hadis-hadis mengenai perkataan amin. Ada hadis siapa yang sebut amin dengan tu imam, idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ni cerita yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah sikit. Untuk penutup, kata Nabi SAW, dan apabila tok imam membaca waladdallin, bukan imam ni ya, siapa pun jadi imam, maka ucapkanlah amin. Sesiapa yang menjadikan ucapan amin selari, ingat selari, jangan dia dulu, jangan dia kemudian, dengan ucapan imam ni ataupun selari dengan ucapan para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah dibuat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Taala akan ampun dosa-dosa yang telah dia lakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Nanti kita masuk bab last kali ni, bab yang penghabis untuk hadis-hadis mengenai amin ni, pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah, yang silap, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.